Secara umumnya, semua orang tahu bahawa songket ialah sehelai pakaian yang sangat terkenal di serata dunia. Oleh itu, di negara kita sendiri ianya sangat terkenal di beberapa buah negeri seperti Johor, Melaka, Pahang dan sebagainya. Namun begitu, kain songket ini sangat terkenal di Kelantan sehingga terdapat beberapa syarikat yang besar di negeri Kelantan sebagai contoh Cik Mina Songket dan Batik. Songket bermaksud membawa keluar atau menarik benang daripada kain atau menenun menggunakan benang emas dan perak. Songket merupakan satu pakaian tradisional dan merupakan tradisi turun-temurun dan boleh dipakai pada bila-bila masa dan oleh sesiapa sahaja. Songket telah dihasilkan dengan menggunakan tangan serta mesin tenunan tradisional dengan menggunakan sutera dan benang emas. Selain itu, tenunan pula berasal dari perkataan dan pekerjaan. Tenunan songket ini kebanyakannya dilakukan sendiri oleh kaum Hawa. Ini kerana mereka mempunyai kemahiran yang tinggi dalam mengolah dan mempelbagaikan idea corak-corak songket yang rumit. Proses yang digunakan dalam tenunan adalah menganyam, menyilang benang dengan menggunakan benang waft dan benang warp bagi menghasilkan sesuatu kain. Kegiatan menenun ini merupakan kegiatan yang memerlukan seseorang yang berkemahiran tinggi serta kreatif dalam mengolah idea untuk menghasilkan sesuatu corak atau reka bentuk yang unik dan menarik. Sekarang saya akan menerangkan bahagian latar belakang dan usahawan perniagaan Cik Mina Songket dan Batik yang terletak di Kampung Penambang Kota Baru Kelantan telah dimulakan oleh Allahyarham Cik Mina dan kini telah diwarisi oleh Encik Muhammad bin Husin yang merupakan anak kepada Allahyarham Cik Mina. Beliau sekarang berumur 70 tahun. Tidak lupa juga beliau sangat cinta akan seni warisan tradisional Melayu. Seperti yang tertera, perniagaan ini merupakan perniagaan tradisi warisan. Oleh itu, adiknya Ahmad Kamil juga turut melibatkan diri dalam perniagaan ini. Encik Muhammad sangat mahir dalam bidang perniagaan. Hal ini kerana beliau telah melanjutkan pelajaran di Institut Teknologi Mara yang kini dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara iaitu UiTM. Pada mulanya perniagaan ini hanya dilakukan secara kecil-kecilan di rumah. Namun, pada tahun pertengahan tahun 1990, perniagaan ini telah didaftarkan sebagai satu entiti perniagaan. Menurut Encik Muhammad, meneruskan tradisi ibunda ini amatlah berat. Akan tetapi, perasaan beliau yang cinta akan warisan songket ini, beliau meneruskan juga. Dan beliau telah mereka pelbagai rekaan songket yang merangkumi pelbagai motif sebagai contoh flora dan fauna. Beliau juga turut berkata, warisan songket akan hilang jika kurangnya penenun di Malaysia. Hal ini kerana songket telah dianggap sebagai ratu segala kain kerana bahan yang digunakan sukar untuk dijumpai. Sebagai contoh, benang kapas, benang sutera dan polister. Dalam pada masa yang sama, batik juga telah dibawa masuk dalam perusahaan Cik Mina Songket dan Batik sebagai pendapatan sampingan. Seterusnya, saya Nura Atira Ilia binti Hashim akan menerangkan tentang latar belakang syarikat. Nama syarikat ini ialah Cik Mina Songket and Batik Factory Outlet Store. Syarikat ini ditubuhkan pada pertengahan tahun 1950 hingga kini. Perniagaan ini mengusahakan songket dan juga batik. Ia merupakan sebuah kilang tekstil yang menghasilkan pelbagai jenis rekaan songket. Perniagaan ini beroperasi di Kampung Penambang Kota Baru Kelantan. Pada awalnya, kilang tekstil Cik Mina Songket hanya beroperasi secara kecil-kecilan dan bermula dari rumah sahaja. Syarikat ini kemudiannya dikembangkan setelah mendapat kebenaran pendaftaran. Syarikat ini ditubuhkan bagi tujuan memartabatkan kain songket yang telah diusahakan oleh nenek moyang pada zaman dahulu untuk memperbaharui industri tekstil dan kain songket yang eksklusif dan lebih khusus dalam memajukan teknologi industri ini. Tenunan songket ini merupakan lambang ketinggian teknologi terdahulu dan kebijaksanaan para penenun dalam mereka motif yang rumit dalam mereka bentuk songket. Sasaran pelanggan dalam perniagaan songket Cik Mina Songket ialah kebanyakannya daripada orang Melayu dari golongan lelaki dan juga wanita. Kebanyakan daripada mereka adalah yang berkerjaya
kerana kain songket mendapat permintaan yang paling tinggi daripada golongan-golongan tersebut. Selain itu, orang Melayu biasanya menggunakan songket sebagai pakaian adat resam. Contohnya, pemakaian songket dikenakan ketika adanya majlis-majlis rasmi seperti majlis penuh istiadat, majlis rasmi dan juga seringkali digunakan ketika majlis perkahwinan. Selain itu, fabrik eksklusif kain songket ini menyasarkan golongan lelaki dan wanita yang berkerjaya kerana kebiasaannya mendapat permintaan yang sangat tinggi. Seterusnya, strategi pemasaran. Encik Muhammad merancang pelbagai strategi dalam mengusahakan perniagaan ini. Strategi pemasaran yang pertama adalah beliau mengambil peluang dengan memahami corak pemasaran dalam industri yang diceburi. Contohnya, bisnes pengeluaran songket dengan membuat kaji selidik apakah jenis songket yang disukai oleh pelanggan. Selain itu, menghasilkan produk yang berkualiti, menawarkan promosi yang menarik kepada pelanggan dan menyediakan konsep tawar-menawar serta mesra pelanggan agar pelanggan mendapat kepuasan dan harga pembelian adalah berpatutan dengan pelanggan. Akhir sekali, bilangan pekerja. Pada tahun 60-an hingga 70-an terdapat ramai pekerja yang bekerja di Cik Minah Songket. Namun di akhir tahun 70-an hingga 80-an, pekerja semakin berkurangan. Hal ini demikian berlaku akibat peredaran zaman yang semakin moden dan kurangnya minat dalam pembuatan songket. Rahsia kejayaan syarikat ini sehingga mampu bertahan ke hari ini adalah kerana tenaga kerja yang digunakan adalah terhad dengan hanya beberapa orang pekerja sahaja yang diperlukan. Usahawan sebelum memulakan usaha. Pada bahagian ini, perkara yang dilakukan usahawan sebelum memulakan usaha ialah beliau iaitu Encik Muhammad telah mempersiapkan dirinya dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam bidang perniagaan. Walaupun beliau telah mempunyai perusahaan Cik Minah Songket yang telah diberikan kepadanya untuk diwarisi, tetapi dia masih memerlukan ilmu yang lebih meluas terutama sekali dalam bidang perniagaan agar perusahaan yang diusahakannya sentiasa ada kemajuan atas usahanya sendiri. Perkara ini dapat dibuktikan dengan adanya latar belakang Encik Muhammad yang pernah melanjutkan pelajaran dalam bidang perniagaan di Institut Teknologi Mara ITM atau dikenali sebagai Universiti Teknologi Mara UiTM. Seterusnya, permulaan usaha dalam perusahaan Cik Minah Songket ini. Perusahaan ini diusahakan secara kecil-kecilan terlebih dahulu. Jualan-jualan yang dihasilkan hanya sekadar berjalan melalui dari rumah sahaja di rumah Allahyarham Cik Minah. Banyak usaha yang cuba dilakukan oleh Cik Minah dalam menarik perhatian pembeli untuk membeli hasil tenunan songketnya. Beliau pernah menunjukkan beberapa hasil songket beliau ketika berada di pesisiran pantai. Oleh kerana hasilnya begitu menarik, menjadikan orang ramai ketika itu datang menghampiri beliau untuk melihat songket tersebut dengan lebih jelas. Sambutan yang hangat menyebabkan beliau yakin untuk cuba menjual hasil tenunan songketnya. Yang ketiga ialah songket sangat sinonim dengan adat resam budaya masyarakat Melayu. Perkara ini menjadikan peluang bagi Encik Muhammad untuk memanfaatkan peluang ini untuk melebarkan lagi perusahaan Cik Minah Songket. Beliau telah melaksanakan satu usaha di mana beliau telah membuat sewaan kain songket dalam bentuk berupa pakaian seperti baju pengantin, tengkolok, samping dan sebagainya kepada pelanggan yang mahukan sewaan tersebut. Atas usaha yang dilakukan itu, perusahaan Cik Minah Songket semakin dikenali ramai kerana ramai yang dapat untuk menempah sewaan baju sewa tersebut, terutama sekali baju pengantin. Oleh itu, permintaan di perusahaan ini terus mendapat permintaan yang cukup tinggi. Permulaan usahawan. Pada mulanya, kilang tekstil Cik Minah Songket ini hanya beroperasi secara kecil-kecilan di rumah. Waktu perniagaan ini diusahakan oleh Allahyarham Cik Minah dan pada pertengahan tahun 1950-an, perniagaan songket ini telah didaftarkan sebagai suatu entiti perniagaan dan dibina di Kampung Penambang Jalan Pantai Cahaya Bulan, iaitu di Kelantan. Terdapat proses pembuatan songket dijalankan bagi bertujuan untuk memperkenalkan kepada para pelancong atau pelanggan mereka melihat cara menemun songket.
Proses secara besar-besaran pula dijalankan di kampung yang terletak di Pengkalan Cepa. Bilangan pekerja Cik Minas semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sasaran perniagaan ini adalah orang Melayu yang menggunakan songket sebagai adat resam. Songket dijadikan sebagai adat resam, kegunaan bagi tujuan untuk kegunaan orang yang menghadiri ke majlis-majlis rasmi seperti adat perkahwinan, majlis penuh istiadat, majlis rasmi dan formal, majlis rasmi tetapi tidak formal dan sebagainya. Cik Mina tidak menghadapi persaingan perniagaan, tetapi beliau menghadapi masalah dari segi keuntungan dan kerugian serta kekurangan tenaga kerja. Hal ini kerana kain tradisional yang kurang diminati oleh masyarakat kini yang lebih kepada kain moden. Setelah mengharungi banyak rintangan dan cabaran dalam masalah perniagaan, akhirnya Cik Mina dapat berjaya menaikkan semula perniagaannya dengan usaha yang tidak putus. Dia percaya bahawa setiap perniagaan mempunyai kerugian dan keuntungan untuk berjaya. Dengan itu, Cik Mina Songket telah bertapak di kedudukan yang berdekatan dengan pengusaha songket yang lain. Beliau mengambil kesempatan untuk mempromosikan kain songket dari pengusaha yang lain. Hal ini demikian kerana beliau lebih mengutamakan warisan Melayu agar tidak dilupakan oleh masyarakat dan tidak hanya berfokus kepada keuntungan semata-mata. Cik Mina Songket ini juga telah menjual kain batik sebagai sampingan kerana kain batik juga merupakan sebagian daripada adat resam orang Melayu. Secara kesimpulannya, untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya, seseorang individu itu sudah seharusnya mempunyai kesabaran yang tinggi dalam melakukan setiap perkara, sama ada kecil ataupun besar. Perkara yang telah saya belajar melalui usahawan ini ialah usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Sebagai contoh, pada waktu dahulu, usahawan ini hanya menjalankan perniagaannya secara kecil-kecilan sahaja dari rumah. Namun, usaha yang telah beliau lakukan tidak pernah mengkhianati hasil. Hal ini kerana beliau tetap meneruskan perniagaannya agar berjalan dengan lancar. Dan perniaga ini telah diurus oleh anaknya yang merupakan generasi kedua perniagaan ini. Faktor utama kejayaan beliau ialah sokongan dari semua ahli keluarga serta para pembeli yang telah setia bertahun-tahun lamanya dengan beliau sehingga beliau mampu membangunkan sebuah syarikat yang maju. Sekian saja daripada kami. Terima kasih.